Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا فإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Selalu Anwar pagi ini lah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa
ترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار والترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yang diridhai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah, pagi yang penuh barakah, pagi Jumaat, penghulu segala hari, kita dihidupkan lagi untuk sama-sama kita memunggah nikmat Allah Ta'ala yang telah pun Allah Ta'ala semai, tanam dalam diri kita, kemudian kita punggah, kita syukuri. Allahumma a'ina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami, bantulah kami untuk sentiasa mensyukuri, mengingati nikmat-Mu kepada kami. Sentiasa kita ingat, tidak ada lafaz yang teragung atas kesyukuran nikmat Allah ini, yakni lafaz Alhamdulillah. Telah pun kita mulai dengan 33 kali ba'da solati subhi, selepas solat subuh. Kita dah mulaikan dengan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tanda kita mensyukuri di atas seluruh nikmat yang Allah Ta'ala bagi, seluruh sendi yang Allah Ta'ala gerakkan, seluruh segala-gala pinjaman yang telah pun Allah Ta'ala pinjamkan. Itu tanda hamba yang bersyukur. Alhamdulillah. Bangun, ingat, pertama sekali kita bangun, nak solat dulu, no? Selek-selek mata ni, pukul berapa pun, andainya kita tak nampak, tak tahu nak teka pukul berapa, kita akan cari jam. Jam berapa? Takut terlepas waktu solat, no? Bukan takut terlepas cina ikan, bukan takut terlepas mamak roti, tak lah. Tapi takut terlepas waktu solat. Tengok jam. Sebab apa? Hamba yang bersyukur. Tengok awal lagi, boleh sambung sikit lagi tidur. Pesan-pesan pada Allah, kejutkanlah aku, rezekikanlah aku untuk bertahajud. Allah Ta'ala rezekikan untuk kita pagi Jumaat, walau tak dapat tahajud, dapat subuh. Tidak ada solat yang terlebih istimewa dapat kita tunaikan melainkan subuh tadi. Paling istimewa. Bahkan Allah Ta'ala letak pula pada yang mengiringi solat subuh. Apa dia? Solat rawatib. Iaitu solat sunat fajar. Apa dapat? Seperti memperolehi dunia dan isinya. Tak ada lain orang yang paling kaya. Paling kaya sekali manusia dapat solat sunat subuh. Dia dapat dunia dan isinya. Segala kekayaan dalam dunia ni dia punya.
Rugi kalau siapa yang tak ambil. Saya sembahyang solat sunat subuh dah lama dah, tak kaya-kaya pun. Kaya lah tu, nak. Kaya jiwa, kan? Kita ni, paling kaya ni bahagialah satu kekayaan. Sihat adalah satu kekayaan. Baik, dengan izin Allah Ta'ala pagi ni kita akan masuk kepada surah Asy-Syams. Surah Syams ni adalah sambungan daripada surah yang terdahulu yang kita baca sepanjang tempoh PKP kita, nak. Selepas surah Balad kita surah Syams, kita berhenti dengan sebab kita dah kembali boleh berkuliah secara nyata, Jadi alhamdulillah bila tertinggal surah Syams, dapat jemputan dari Kak Ina untuk mengulang 2 kali di seri delima, Jadi alhamdulillah permintaan daripada Kak Ina dan juga sahabat-sahabat lain minta tafsir. Jadi Allah bukakan jalan untuk kita menyelesaikan tafsiran daripada juzuk amma. Dulu kita panggil juz hama, kan? Ngaji baca apa dah? Baru bahasa juz hama. Juz hama. Yang mana yang juz hama tu? Ini yang kita kata orang utara ni, dia pakai cakap ringkas-ringkas ya. Hak juzuk tu jadi juz. Hak sahur tu jadi sok. Kan? Amma tu hama. Hama ni yang setahu kita yang duk melata halus-halus sekenik tu lah. Juz hama pun juz hama lah. Bila dah mai tua dengan diri, bila masuk ilmu, rupanya juz hama tu juzuk amma. Apa yang amma tu? Amma yatasaalun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Kan? Betul tak? Juzuk yang ke-30 dimulakan dengan amma yatasaalun. Jadi dia tengok mula buka amma yatasaalun, dia buat juz amma. Betul lah tu, kan? Betul lah, cuma cara sebutan dia saja tak betul. Tapi maksud dia benar. Okey. Jadi kita nak menyelesaikan di antara juzuk amma ini sebab baginda Nabi SAW pernah berpesan kepada para sahabat yang nak bersolat maghrib, carilah surah-surah lazim di dalam juzuk amma daripada surah Duha hingga surah Nas. Jadi sahabat mencari di dalam juzuk amma di mana surah yang terpendek untuk dibawa di dalam solat maghrib, iaitu daripada surah Ad-Duha hingga sampai surah Nas. Sunat kalau kita bawa, tapi kalau nak bawa surah Kahfi dalam solat maghrib pun boleh bawa. Cuma Rasulullah berpesan, sebab apa? Sebab surah Asy-Syams diturunkan di Mekah ini, di mana Allah Ta'ala khususkan kepada puak musyrikin Quraisy. Sebab bila mana surah diturunkan di Mekah, Rasulullah tak berhijrah lagi ke Madinah. Rasulullah tak pindah lagi ke Madinah. Dia baru di antara permulaan dakwah Rasulullah. Jadi bila dia khususkan untuk puak Quraisy ni lemah keimanan. Orang Quraisy yang masuk Islam bukan musyrikin, dah dipanggil Islam Quraisy. Bila masuk Islam, iman tu lemah. Mungkin lemah iman buat Quraisy ini, kalau nak dibandingkan kita lah ni, lagi lemah kita lah ni. Lagi lemah. Dalam kelemahan mereka tu, Allah Ta'ala hantar surah yang disebut surah Makiyah atau surah diturunkan di Mekah sebagai penguat semangat. Sebagai penguat semangat. Dan asbabun nuzul, surah Asy-Syams ini ada asbabun nuzul, sebab diturunkan adalah mengambil satu peristiwa daripada peristiwa Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ni sahabat Nabi SAW yang duduk di perkampungan di balik gunung. Di satu perkampungan di balik gunung. Dia dapat Islam, dia belajar dengan Rasulullah terus secara talaqi musyafahah, ambil daripada mulut ke mulut, bukan guna orang tengah. Dia terus ambil
kepada Rasulullah, bersandar terus secara talaqi musyafahah. Dan bila dia dapat, dia akan bawa balik ke kampung dia. Kampung dia bersebelahan dia, balik bukit. Balik gunung kan, Mekah ni dia banyak bukit, banyak gunung. Dia dapat, dia akan segera balik. Bagi apa yang Nabi kata dekat dia akan sampai ke semua. Apa yang Nabi kata, semua dia akan sampai. Segera. Agar penduduk-penduduk kampung dia tak ketinggalan walaupun sedikit ilmu. Jadi apa yang dia dapat, dia akan sampai ke semua. Bagi perhabis dia akan sampai. Kemudian dia akan mencari Rasulullah sampai lagi. Jadi peristiwa surah Syam ni, dia bersolat dengan Nabi SAW secara berjemaah solat maghrib. Dia solat maghrib dengan Rasulullah SAW. Selesai habis dia memang tak duduk. Dia terus cepat-cepat balik. Dia cepat-cepat balik. Dia nak ajak orang kampung dia macam mana cara solat maghrib yang Nabi buat. Masa tu baru difardukan solat lah. Dia balik. Bila dia balik pergi, dia jadi imam maghrib pula. 2 kali imam maghrib. Mula dia dah berimam dengan Nabi SAW. Lepas tu bila dia balik di kampung, dia kata ada satu solat. Solat ni wajib dilakukan apabila matahari tenggelam. Maghrib lah. Maghrib tu maksudnya tenggelam. Ghurub syamsi. Tenggelamnya matahari. Lepas tu dia kata dekat duduk kampung tu, dia 3 rakaat sahaja. Dia kata, caklah kami buat macam mana. Dia jadi sekali lagi, dia jadi imam. Dia jadi imam. Bila dia jadi imam, dia bawa surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ni ada 200 lebih. Tak silap saya 205. Panjang dia bawa. Bayangkan bila kita ni baru tarbiyah orang, lepas tu kita jadi imam, kita bawa surah yang panjang berjela lagu tu. Maghrib pendek ke panjang waktu dia? Pendek kan? Tetapi oleh kerana baru disyariatkan fardu maghrib, dia bawa panjang sangat surah. Kalau bawa 20 pun orang merungut dah. Kalau kita tengok surah Syam ni, dia ada berapa ayat? 15. Pun rasa kita tak bawa lah sembahyang maghrib kan? Jadi bila dia bawa terlampau panjang, salah seorang daripada jemaah dia mufaraqah. Yang mana tak larat berhenti. Mula seorang berhenti. Bila dah start seorang berhenti, hak lain pun nak berhenti sama. Aku pun tak larat juga, berdiri apa lama-lama. Tu imam ni baca apa? Dah baru nak belajar sembahyang, dia dah pulun, bawa surah panjang. Lepas tu, ceritanya mereka ni tak mau sembahyang. Tak mau, kamu tak mau sembahyang. Bila tak mau sembahyang, dia adukan kepada Rasulullah. Dia kata, orang kampung aku ni semua masuk Islam. Alhamdulillah, semua masuk Islam. Tapi dia tak mau sembahyang. Lepas tu Rasulullah mai jumpa. Sebab apa? Syarat Islam kena solat. Kalau tidak, tak sah Islam tu. Kalau tak sembahyang, Islam tak sah. Jadi Rasulullah mai jumpa. Bila mai jumpa, dia kata, kami bukan tak mau sembahyang. Dia ni bawa surah panjang sangat. Dia baca, kami tak larat berdiri yang ni, kami tua-tua. Jadi bila tak larat, kamu tak mau sembahyang. Itu punca dia. Dan ketika itu turun ni surah Syam ni. Yang hanya ada 15 ayat. Muaz bin Jabal ni dia pandai menulis dah. Rasulullah pun baca. Seluruh. Dia turun secara sekaligus 15 ayat. Rasulullah baca, Muaz bin Jabal. Dia pun pakat dengar. Kalau banyak-banyak tu boleh lah. Kan? Maksud dia tak panjang lah, 15 saja. Yang tu sampai 200 lebih punya ayat. Kan? Lepas tu Rasulullah pun tersenyum. Rasulullah pun tersenyum. Dia tak tegak lah sahabat dia di depan-depan orang ramai dengan sebab saat lagi kita ni kalau orang tegak depan-depan orang ramai jatuh maruah. Nak jaga maruah sahabat ni. Lepas pada itu Rasulullah kata tak apa. Lepas ni kita tak bawa dah surah panjang.
kita bawa yang pendek-pendek sahaja. Ikutlah seperti mana aku. Jadi Rasulullah masa tu duduk sehari di situ untuk menyempurnakan 5 solat fardu. Secara berjemaah dengan penduduk kampung Muaz bin Jabal ni tadi. Dan Rasulullah ni dia bawa di dalam Maghrib, dia pesan, dia kata jangan bawa panjang-panjang. Maghrib cari surah yang dipanggil qasar, surah yang pendek-pendek. Yang terbaik kata baginda sallallahu alaihi wasallam, carilah di antara dua hingga sampai ke Nas. Cari, jangan bawa daripada surah 2 sampai surah Nas pula. Cari. Bahkan kalau nak bawa inna a'tainakal kautsar pun boleh. 3 je kan? Qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun, paling masyhur 2 surah tu lah. Kalau maghrib ni paling masyhur 2 surah tu yang boleh kita bawa. Sebab apa? Mengikut perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda akan cari surah-surah pendek untuk dibawa di dalam solat maghrib. Dan kemudian kata baginda sallallahu alaihi wasallam, di dalam solat Isya bawa sederhana panjangnya. Bila mana disebut sederhana panjangnya atau pertengahan panjangnya, jadi nak ambil daripada mana? Rasulullah kata perumpamaan dia, ambil daripada surah Naba, amma yatasaalun sampai surah Syam. Sampai surah Syam. Elok dah kata. Elok dah. Lepas tu dia pun tegaklah Muaz bin Jabal. Kenapalah Muaz tak bawa surah Syam? Kalau Muaz bawa dalam maghrib tadi surah Syam, tentu jemaah tak lari. Muaz pun tersenyum. Dia ingat lagi panjang surah, lagi banyak pahala. Kata Rasulullah, bila kita berjemaah, imam kena minta redha makmum kalau nak bawa surah panjang-panjang. Makna dia, imam yang duduk depan ni kena habaq. Hari ni kita nak bawa surah Al-Baqarah 286 ayat. Lari balik perhabis. Ingat kalau di tempat kita ni dah, panjang kan. Dia pergi kat 4 juzuk tu. Jadi dia kena minta persetujuan makmum untuk bawa surah panjang. Jadi Rasulullah pun bagi tahulah cara menjadi imam agar muafakat imam dan makmum. Makmum tak marah dekat imam dan imam tak terasa hati dekat makmum. Yang ni kadang-kadang imam maaf nak tegur sikit. Kadang-kadang imam baca adalah makhraj-makhraj yang tak berapa nak fasih. Makmum pula rajin mengaji, alim dah sikit kan. Jangan marah nak. Dia dengar imam dia baca, berapa nak syok lah. Ada pada tempat-tempat yang tak berapa nak kena. Jadi kita yang jadi makmum di belakang ni tahu kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh imam tersebut. Nak menegur al-maklum lah. Tambah kita perempuan, terbatas. Terbatas. Takkan kita perempuan di belakang, oi apa baca lagu tu, tak boleh kan. Jadi ketika ini langkah yang paling baik bagi tahu kepada wakil lelaki untuk sampaikan kepada imam. Ada sekian-sekian tempat yang tak kena perbetulkan. Dan kita bagilah contoh perbetul dia macam mana. Jangan kita kata imam tak boleh pakai, mengaji tak mau, tak boleh dah. Tegur dia ketika mana dia tersilap ataupun dia tidak tahu. Tapi kadang-kadang dia rasa dia jadi imam, dia dah pandai dah semua dah. Tak boleh tegur pula dah. Merajuk tapi terus. Kan? Padahal yang kita cerdik pandai tu pun tak boleh jadi imam. Ada lelaki yang boleh jadi imam tapi tak mampu jadi, duk cakap pandai je kat belakang. Pun ada juga. Kalau hang pandai sangat, hang lah pergi jadi. Pun tidak juga. Tapi komplain nombor 1. Gila kita. Kita tak khaskan kepada siapa-siapa. Kita khaskan kepada diri kita. Dalam masyarakat macam itulah. Jadi Rasulullah pun tak terlepas dengan permasalahan masyarakat ni dalam nak jadi imam, jadi makmum ni. Jadi Rasulullah kata kepada Muaz bin Jabal, kalau nak bawa Isya, cari di antara Naba hingga Syam.
Masa tu surah-surah yang Makiyah yang dah diturun. Nah, kemudian ada yang tak turun lagi, surah Madaniyah, Madinah. Rasulullah tak pindah lagi pergi ke sana. Nah, lepas tu dia tanya Rasulullah, habis kalau subuh ni, nak baca apa subuh? Subuh Rasulullah kata baca bagi panjang. Sebab Allah Ta'ala letak keistimewaan pada subuh. Nah, terutama sekali barang siapa yang dapat solat berjemaah pada waktu subuh, ibarat macam dia dapat sembahyang separuh malam. Kalau dia dapat jemaah Isya dengan subuh, macam mana dia sembahyang sepanjang malam pahala dia. Jadi tanyalah Muaz kepada baginda Nabi SAW, surah apa yang elok ni? Dia nak dia minta Rasulullah bagi kat dia secara khas surah apa. Rasulullah kata bolehlah bawa surah Qaf, surah Ar-Rahman, surah Waqi'ah, surah Mursalat. Bolehlah. Terus kita kalau dengar Ar-Rahman panjang ni, Waqi'ah ayat agak-agak lah kot. Kita kan, kita. Tapi kita boleh tebuk surah tu, potong dia sekerat kan. Itu, tapi kata Rasulullah kena minta persetujuan daripada jemaah. Dan selepas daripada ni, Muaz bin Jabal selalu bawa surah Syam. Selalu bawa surah Syam. Sebab apa? Okey, kita tengok kita tengok surah ni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Kemudian ayat ke-8. Sebab apa? Daripada ayat 1 hingga ayat ke-8, kalau kita tengok Allah Ta'ala mengambil sumpah dengan nama-nama benda, dengan nama-nama makhluk yang Allah ciptakan. Kemudian di akhirnya, akhir daripada ayat 1 hingga 8 ni, kita perhati tengok dia ada ha-ha, talaha, jalaha, yaghsyaha, banaha, tahaha, sawwaha, wa taqwaha. Tidak? Kan? Apa dia ha-ha? Inilah yang dikatakan aslub balaghah atau susunan ayat Al-Quran cukup indah. Cukup indah. Tak tercapai oleh manusia yang hebat macam mana pun untuk nak cipta ayat ni dengan sendirinya. Salah satu daripada mukjizat Al-Quran yang Allah Ta'ala berikan kepada baginda Nabi SAW, yang mana ayat-ayat dia tak boleh ditafsirkan secara tepat oleh orang-orang musyrikin. Itu yang mereka buat mai di antara penyair-penyair mereka. Mas tafsir Ustaz, ni apa ni? Muhammad duk buat ayat apa ni? Apa buka Ustaz? Apa dia perkataan huruf muqatta'ah? Yang alif, lam, mim, yasin, kaf, ha, ya, ain, sad. Hampa buka Ustaz. Lepas panggil main penyair-penyair ni, buka Ustaz. Rongkai Ustaz, ni huruf-huruf apa dia duk sebut? Dia kata tak boleh, ni bukan Muhammad buat. Dia nak buat macam mana, dia tak kerti pun. Dia baca pun tak boleh, tulis pun tak boleh. Dia pun tak boleh nak rongkai. Dan rahsia ini membawa hingga kiamat. Kita pun tak boleh rongkai. Membawa hingga kiamat. Allah Ta'ala nak abang. Seluruh ayat Al-Quran tu bukan Muhammad yang buat. Semua datang daripada Allah Ta'ala. Dan kemudian Allah dengan sifat mutakabbirnya. Apa mutakabbir? Angkuh. Allah boleh tak bersifat angkuh? Awak pula tak boleh. Semua dia punya. Kan? Kita baru ada jam tangan mahal pun dah angkuh dah. Kita baru ada sebiji kereta Myvi pekak pun dah angkuh dah. Allah Ta'ala ni ada seluruh alam. Boleh tak dia mutakabbir? Boleh. Pakaian dia.
Dia sebut itu selendangku dia. Tak layak pakai. Ha? Jadi dia bersumpah, dia mengambil sumpah dengan syams, qamar, nahar, lai, sama, ard, dan kemudian nafs. Nafs ni jiwa-jiwa manusia. Okey. Ayat 1 hingga 8, 7 makhluk yang Allah Ta'ala ambil sempena sumpahan. Bila mana ayat yang Allah Ta'ala bermula dengan waw itu waw mula wasam, waw tu waw qasam. Nah, waw tu waw qasam, bukan waw ataf, bukan waw istisna, tetapi waw itu waw qasam. Ini bahasa nahwu. Nah, Allah mengambil sumpah dengan makhluk yang dia buat. Dia pun kata, Muhammad kalau dia buat ayat ni, dia tak boleh buat sebab Muhammad, dia tak akan mengambil sumpah dengan benda yang bukan milik dia. Penyair-penyair Arab dulu, kalau dia pun nak cipta syair, nak karang syair, dia pun akan mengambil sumpah dengan apa yang mereka miliki. Demi isteriku, demi anakku, demi bapakku, dan demi rumahku. Jadi, Allah Ta'ala ni nak ambil demi matahari. Siapa punya? Aku punya. Hampa ada apa? Habis sangat? Demi unta. Allah Ta'ala kata, aku nak ambil makhluk aku yang paling besar sekali, iaitu Syam. Syam. Apa dia Syam? Matahari. Okey. Ayat ni dia ada sangkut dengan sains sikit. Maaf nak, saya tahu orang dalam ni bijak pandai. Tapi saya nak kongsi sikit ilmu yang sedikit ni. Kalau salah tolong perbetul lah. Kakak-kakak yang pandai-pandai nak, tolong perbetul saya seandainya saya tersilap. Saya pun tengok daripada rekod ataupun report ahli-ahli saintis mengkaji tentang matahari. Bila mana Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk ni, makhluk yang paling besar ni, tentu ada pasal apa yang ada pada matahari. Isnin baru ni kita belajar di surah Muttaqin. Cerita tentang nikmat mata Allah bagi. Allah Ta'ala kata pandang ke langit. Di langit ada matahari. Okey, kita nak tengok matahari dengan secara tepat tak boleh. Kerana sesungguhnya matahari Allah ni penuh dengan cahaya yang boleh merosakkan pandangan mata kita. Allah Ta'ala ni dia ambil di antara makhluk yang paling besar adalah matahari. Dan abang, aku boleh bersumpah dengan satu makhluk yang paling besar. Besarnya matahari ni 150 kali ganda lebih besar daripada bumi. Kalau kita rasa bumi kita ni besar, tapi matahari tu besar dia 150 kali ganda. Masya Allah. Besar dia. Jarak dia duduk jarak jauh dia daripada kita 150 juta kilometer. Juta, bukan ribu, bukan ratus ya kan? 150 juta kilometer yang dia jarak matahari dengan bumi ni. Jauh tak? Jauh. Tapi panas lagi tak? Panas. Panas. Matahari ni pula, ini daripada kajian NASA lah, kalau salah tu apa betul. Saya pun tengok dalam National Geographic saja dah. Matahari ni pula, dia di permukaan dia itu ada sentiasa berlaku letusan demi letusan. Kalau dia ambil gambar, dia sentiasa berlaku letusan demi letusan. Dan letusan itulah yang menghasilkan rasa panas pada kita ni. Yang kita dok rasa panas tu. Bila dia setiap kali meletus. Dia bukan meletus jarang-jarang, sentiasa meletus. Allah yang maha kaya, Allah yang maha agung meletakkan matahari itu di atas satu paksi dia. Yang mana jikalau dia tergelincir daripada paksi itu, menyebabkan dia terhampir sikit dengan bumi, bumi akan hangus terbakar. Tetapi kalau dia menjauh daripada paksi itu, bumi akan membeku kesejukan. Allah. Hebat tak? Dia letak matahari itu di atas satu paksi. Maksud di tempat yang tetap. Dia duduk di atas jalan dia ya. Kemudian bila mana seandainya dia terlari sikit, atau kita kata tergelincirlah daripada paksi itu, bumi ini akan hangus kepanasan. Panas. Pokok-pokok pun tak boleh tumbuh.
Lautan akan mendidih. Terlampau panas, laut akan mendidih. Bila laut mendidih, dia simbah naik ke atas dengan air yang panas. Dan seandainya dia tergelincir atau terjauh sikit, tadi kita kata terdekat, kita akan hangus. Kalau dia terjauh sikit, kita akan membeku. Allah, kayanya. Sampai dah otak kita nak pergi, tak sampai. Allah. Kaya kan Allah? Terlalu kaya, terlalu agung. Sebab tu dia bersumpah dengan matahari. Pada penciptaan dia mempunyai cahaya api yang cukup panas. Dan kemudian sebab lagi kenapa Allah Ta'ala ambil sumpah dengan Syams, dengan matahari ini. Matahari ini adalah menjadi Tuhan bagi puak jahiliah. Dia persembah matahari. Kalau kita tengok zaman Nabi Allah Musa, banyak di kalangan Bani Israel yang sembah matahari. Sebab matahari itu memberi satu kehidupan. Betul kalau kita tengok pokok kalau tak kena cahaya matahari, apa jadi? Tak subur kan? Kita kalau tak kena cahaya matahari, subur tak? Wallahualam, tak subur. Memang berpenyakit lah. Memang berpenyakit. Di antara penyakit yang akan kita kena, penyakit kulit. Dia nanti naik kulat. Allah Ta'ala bagi cahaya matahari tu, dia bakar ada kulat-kulat. Kuman-kuman tu. Di permukaan setiap yang kena. Kita lah duk lari takut hitam. Putih pun penyakit, nak buat apa? Kekuasaan Allah. Jadi orang puak-puak jahiliah ni sembah matahari. Matahari sukakah disembah? Dia suruhkah disembah? Bila turunnya, kita dah baca dah surah Takwir, siapa ingat? Iza syamsu kuwirat. Kan? Kita dah baca dah surah Takwir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila matahari itu digulung, maka ditanya kenapa nak digulungkan matahari ni? Matahari kiamat nanti dia akan digulung. Dan dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Pasal apa matahari kena tahu dalam neraka? Dia tak buat salah pun. Kerana ia menjadi bahan penyembahan. Setiap bahan penyembahan, batu, kayu, yang menjadi bahan sembah manusia, mereka akan dilemparkan ke dalam neraka. Sahabat-sahabat menangis kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, besar manakah neraka tu? Kalau dia boleh telan matahari. Bermakna neraka Jahannam ni lebih besar daripada matahari, betul tak? Kalau matahari, saiz matahari dengan bumi ni 150 ganda punya besar, bermakna neraka ni lebih besar daripada matahari. Kira macam mana matahari nak masuk dalam dia? Matahari akan dihumbankan. Salah satu di antara makhluk Allah yang akan Allah humbankan ke dalam neraka ialah matahari, kerana matahari pernah menjadi bahan sembahan, alat sembahan manusia. Sebab tu kan kata Allah, waquduhan nasu wal hijarah, yang mana bahan bakar neraka itu di kalangan manusia dan juga batu-batu. Batu-batu ni berhala-berhala yang akan Allah Ta'ala ambil jadi kayu api. Dan begitu juga sebarang jenis sembahan yang manusia buat, barang itulah yang akan dijadikan bahan bakar api neraka. Api neraka tu dah cukup panas, matahari pula masuk dalam dia. Panas yang berganda-ganda. Sebab tu Allah Ta'ala ambil sumpah dengan matahari ni tu. Kita tak tahu sebab salah satu di antara makhluk Allah yang kita tak boleh pandang secara tepat adalah matahari. Betul tak? Kita punya tengok dia sipi-sipi ataupun kalau gerhana pun, dulu punya gerhana, bukan timba lah besen ke berbuayak dalam tu. Kita hanya boleh memandang ke bawah, tak boleh nak langut ke atas. Kuasa Allah Ta'ala, dia duduk 150 juta tahun. Kalau ikut 150 juta kilometer daripada kita. Dan ketahuilah kita, ini kajian sains kan sains dan Al-Quran tu tak boleh dipisahkan. Kepanasan yang kita rasa hari ni yang lain ni kita duk rasa ni, dia dah meletus 19 tahun yang lalu. Baru sampai kat kita hari ni.
Letusan ni berlaku 19 tahun yang lalu, kita rasa lah ni. Esok 19 tahun yang lalu lagi. Pasal apa? Jauh. Dia nak main dekat kita tu. Jauh. Tu pun pergerakan dia yang paling laju. Pergerakan cahaya. Paling laju. 19 tahun yang lalu. Dia nak harap betapa jauhnya jarak matahari dengan bumi. Itu pun direkodkan kalau dia tergelincir, terdekat sikit, kita hanggu. Apatah lagi peristiwa di padang mahsyar Allah. Kan? Yang diberitakan, ni bukan para saintis, oleh Nabi SAW. Matahari terus mendekat. Apatah lagi dah keadaan tu. Sebab itulah yang kata sampai bernanah, berdarah, berpeluh. Kita berenang di dalam lautan. Nanah. Najis. Segala-galanya lah. Kita hidup sebab apa? Mencair. Segala-galanya mencair. Kalau nak hangus, memang hangus. Hangus jadi balik. Pasal ni tak mati. Itu di antara peristiwa yang dicetuskan oleh matahari. Masya Allah. Rupa-rupanya nikmat cahaya yang kita duk rasa lah ni adalah datang selepas letusan 19 tahun yang lalu. Tempoh masa tu. Hamai bila ni baru sampai? 19 tahun dah aku berjalan lah. Dia baru sampai. Abang, alam Allah tu punya luas. Punya luas. Kalaulah matahari pun Allah Ta'ala boleh humban ke neraka, makhluk yang paling besar, yang tidak ada akal, yang cuma ada sami'na wa ata'na, dengar dan patuh saja, pun Allah Ta'ala humban ke neraka sebab dia menjadi alat penyembahan manusia. Apatah kita manusia yang menjadi penyebab bagi segala kemungkaran. Jadi boleh. Itulah wasyamsi. Demi matahari. Banyak kalau kita nak kaji bab matahari ni, tak sampai otak kepala kita ni, tak sampai. Lagi kita kaji, lagi kita baca, lagi rasa kebesaran Allah, hebatnya Allah. Kita ni tidak sedap, dah cerah. Waduhaha, kata Allah. Waduhaha. Apa maksud duha? Cahaya siangnya. Cahaya siangnya. Layakkah matahari itu menjadi Tuhan? Dan kadang ada cahaya, kadang tidak ada cahaya. Tak layak dia jadi Tuhan. Dia pun tak suka dia disembah. Namun ada, sampai ke hari ini masih ada lagi manusia yang menyembah matahari. Di antaranya dia pun yang duduk di kutub, di tempat-tempat sejuk tu, seperti sembah matahari sebab tak timbul-timbul. Kalaulah hampa kata matahari itu menjadi Tuhan, pasal apa dia tak timbul-timbul? Bila timbul menghadirkan kepanasan, itu Tuhan dia pun menghidupkan hidupan. Dan bila Allah Ta'ala sebut duhaha ni, cahaya siangnya, bermakna kalau tak hadir matahari akan ada siang tak? Dah tentu tak ada. Dah tentu tak ada. Maka akan berlakulah malam yang panjang. Bila malam, apa berlaku? Kata Allah, wal qamari idza talaha. Dan demi bulan apabila dia mengikutinya. Tadi saya kata bulat tak di belakang tu? Bulat. Tu nya. Tu maknanya. Nya tu nya siapa? Nya matahari. Nya tulis situ. Nya matahari. Nya tu nya matahari. Kali saya cerita. Ini dipanggil kalau dalam bahasa nahwunya dhamir mustatir taqdir bisyamsi. Dhamir yang tersembunyi yang terdapat dalam perkataan adalah untuk matahari. Kata Allah, wal qamari, dan demi bulan apabila dia mengikutinya. Bulan ikut matahari. Bukan matahari ikut bulan. Okey? Bulan ikut matahari. Bila matahari terbenam, maka bulan timbul. Siapa jalan laju ni? Siapa jalan laju? Matahari lah laju. Pasal apa? Pasal bulan ikut matahari. Bulan terlampau laju sampai dia potong matahari. Nampak macam dia ikut matahari. Dia iri sebenarnya. Dia mengiri talan, mengiringi.
Dia mengiringi matahari. Sebab apa? Sebab dia terlampau laju sehingga peredarannya setahun dia beredar 354 hari. Matahari, bulan beredar. Matahari 365 hari atau 364 hari. Bermakna, saya ulang lagi. Peredaran matahari dan bulan lebih cepat 10 hari. Matahari lambat sikit. Sebab bila mana depa berputar mengambil masa setahun, matahari 365 hari atau 364 hari. Tetapi bulan dia berputing untuk ambil masa setahun hanya 354 hari. Dia laju 10 hari. Itulah menjadikan kenapa kalender hijrah ataupun kalender qamariyah dia selalu cepat. Dia cepat. Tahun sudah kita raya bulan 7. Tahun ni boleh tahun 2023 dia boleh jadi bulan 6. Lepas tu dia naik lagi bulan 5. Betul tak? Dia bergenjak-genjak. Sebab apa? Kita punya perkiraan tarikh kita, tahun kita adalah mengikut tahun hijrah. Hijrah dia baca peredaran bulan. Dia tak baca peredaran matahari. Tetapi kalender Januari, Februari, Mac tu, itu dia baca tentang pergerakan matahari. Atau dipanggil Masihi. Kita dipanggil Qamariyah. Bulan Qamariyah, iaitu bulan hijrah. Ikut peredaran bulan. Orang Islam, Rasulullah dia ambil ikut peredaran bulan. Cepat 10 hari. Sementara puak-puak Yahudi mengambil fokus pada peredaran matahari Masihi. Okey, kalau nak tengok otak kita ni dijajah oleh Yahudi, kita tak tahu hari bulan hijrah berapa. Hari ni tahulah, hari ni last. Tidak? Kan? Kalau tak kerana last, kalau tak kerana Ramadan, kalau tak kerana Syawal, kita tak tahu. Saya tak kata kat perempuan, saya pun macam tu. Sebab otak kita dijajah oleh Yahudi. Apa tu saya ambil tahu lah bab hijrah. Bab apa? Padahal itu adalah berlakunya peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam. Esok 1 Muharram. Kita tahulah balik. Tapi sekurang-kurangnya kita yang beramal dengan amalan-amalan sunnah ni akan sentiasa berjaga-jaga dengan bulan hijrah. Sebab kita nak puasa. Kan? Okey, nak puasa hari putih. Dia akan carilah. Dia akan sentiasa berjaga. Tengoklah juga kalender. Tak ada lah duduk tengok ayam kuda saja kan? Orang pula lah setiap tahun awal hijrah ni, atau kita sebut ma'al hijrah ni, yang akan buat pula kalender takwim kan? Pakak berebut ambil. Pelekat di dinding, tengok pun dah. Reput lagu tu lah keuntung-untung. Kan dia pun timbul besi ya. Kadang terkelak besi dengan spring tu pun tak kisah sangat. Set balik. Kita perbetul balik. Kita perbetul balik. Agar kita mengambil berat kepada peredaran bulan. Sebab itu yang diambil kira oleh Nabi SAW. Nabi dia tak kira tahun baru 1 bulan 1 tahun 2023 dah. Dia tak ambil kira. Dia ambil kira bulan hijrah. Walaupun waktu Rasulullah dulu tak ada lagi dah. Sayyidina Umar dia yang letak. Dia yang letak takwim. Sayyidina Umar Al-Khattab yang buat takwim ni. Mengambil kira pada kehadiran bulan-bulan hijrah adalah mengambil kira daripada pergerakan bulan. Pergerakan bulan. Esok 1 Muharram kan? 1 Muharram 1444. 1444. Ada yang tak tahu bila tahun berapa dah ni. Tahun pun tak tahu. Halai hampa. 2022 aku tahu. 1444. Tempoh Rasulullah tinggal kita.
tempoh Rasulullah tinggal kita dah 1000 lebih 1444. Dikira selepas baginda wafat baru mula dikira kalender hijrah. Jadi lama dah Rasulullah tinggal kita. Okey. Masihi ni 2000, kita lah ni 2022 kan? Adalah tempoh Nabi Isa alaihi salam diangkat naik ke langit. Pada kepercayaan orang Islam. Tapi kepercayaan orang Nasrani, orang Kristian, mereka kata Isa disalib dah 2022 tahun yang lalu dia disalib. Kita nak kira 2022 masa Isa disalib kan nak kira Rasulullah. Tentu nak kira Rasulullah kan. Tapi otak kita dijajah. Otak kita dijajah oleh Yahudi. Dia kita nak kami orang Islam. Itu tetap kena jajah. Itu kata walan tardu ankal yahuda walan nasara, dia takkan redha kepada orang Islam ni oleh orang Yahudi dan Nasrani ni, dia takkan redha. Dia akan suruh hampa ikut dia sejengkai demi sejengkai, seinci demi seinci. Dia tak boleh buat secara kasar, dia akan buat secara halus. Ni yang secara halus lah. Sedap tak sedap rupa-rupanya kita kena pembohong. Kita dipermainkan pada segi kefahaman kita, sentiasa dipermainkan. Okey. Itu cerita tentang perjalanan bulan. Panjang kalau nak cerita ni, tak apalah kita tafsir sikit-sikit. Benda pun kalau bagi panjang-panjang lagu Muaz bin Jabal punya cerita lah. Dia lari habis apa. Dia cerita pasal matahari pun sejam, cerita pasal bulan sejam. Tapi otak kita ni, dia tertutup lagu tu. Kalau kita tak cerita, dia tak terbuka. Dia buka lah Ustaz. Lagi dia tutup balik. Sekurang-kurangnya adalah time buka. Tak adalah tertutup sampai berkarat. Bila kita tak belajar, dia akan berkarat. Lagi tu kita bila kita tak belajar, otak kita cepat lupa. Dah lah sedia-sedia duk lupa. Kan? Bila kita tak cabar dia akan cepat lupa. Macam mana nak cabar otak kepala kita? Menghafal surah. Kajian-kajian hafal surah. Ambillah surah pendek-pendek tu dulu. Macam Rasulullah nasihat Muaz bin Jabal. Ambil daripada Wadduha hingga sampai suratul Nas. Balik pergi challenge dengan cucu. Dengar satu nak baca ni betul ke tak betul. Tengok cucu lagi cekap daripada kita. Mana nak tahu kita mai sampai kat Quran fa amma man saqulat mawazinuhu ke fa amma man saqulat tak boleh, tak betul. Misyariha pun tak betul. Cabar otak. Tu sampai panjang-panjang. Ambil duha sampai Nas. Lulus duha sampai Nas baru tangga naik atas sikit. Baru naik atas sikit. Jangan apa semua. Apa sikit-sikit. Sehari 2 ayat sudah. Sehari 2 ayat. Surah Kahfi ada 110. Sehari 2. Wah, apa kami 10 dah boleh sampai dah Ustazah. 1 hingga 10. 1 hingga 110. Jadilah 110. Dengar tu. Sehari 2 ayat. Tak usah. Panjang pun. 1 sudah. 1 pun lupa. Allah. Cabar cara kita otak kita ni dulu. Kalau kita tak cabar, dia tak akan kembang. Bila kita cabar, dia akan berkembang. Barulah berlakunya perhubungan ada putih tu. Sel-sel otak bersambung. Sambung lagi ke? Awak pula tak boleh sambung. Benda hidup. Dia tak putih kalau hak putih tu, hak yang waya putih je lah habislah. Putih tu putih habislah. Okey. Ayat ketiga, wan nahari idza jallaha, demi siang apabila menampakkannya. Sebab tu saya kata nya tu nya apa? Nya matahari. Bila siang nampak dia. Betul tak? Bila malam nampak tak? Tak nampak. Bulan dah iringi dia, tapi bulan pinjam dekat dia. Bulan pinjam cahaya. Dia dah tak ada, bulan pinjam cahaya dia. Ayat yang kedua ni yang kita baca tadi wal qamari idza talaha ni, ayat ni ayat sains. Dia nak abang kata bulan tu dia tak ada cahaya. Dia ikut matahari, bila matahari tenggelam, biasan daripada cahaya matahari tu pantul dekat dia. Maka dia mengeluarkan cahaya ihsan daripada
matahari. Kayanya Allah. Allah Maha Kaya. No? Allah Maha Besar. Allah Maha Agung. Itulah Allah. Bila dia kata bulan mai, dia tak ada. Matahari tak ada. Tapi cahaya dia ada. Siapa pinjam? Bulan pinjam. Habis bila bulan hilang, mai siang. Bila mai siang, wan nahari idza jallaha. Nampak balik dia. Nah, dia siapa? Dia matahari. Wan nahari idza jallaha. Nah, bila siang, apabila siang menampakkannya. Wal laili idza yaghshaha. Dan apabila malam, nah dan demi malam apabila menutupinya. Mai malam tutup dia. Tak nampak dia. Nah, tapi walaupun dia tak ada, cahaya dia ada, siapa pinjam? Bulan pinjam. Kemudian ayat yang kelima, was-samaa'i wa ma banaha. Di antara makhluk Allah yang paling besar besar daripada matahari, sama. Apa maksud sama? Langit. Sebab matahari duduk di bumi ke di langit? Di langit. Bulan duduk di langit. Bintang duduk di langit. Seluruh cakrawala alam semua duduk di langit. Bermakna ada satu lagi makhluk yang lebih besar daripada makhluk-makhluk ni, ialah langit. Paling besar. Sebab dia boleh menyinarkan matahari melalui langit. Paling besar. Langit ini adalah satu makhluk Allah yang tidak bertepi. Tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran. Satu makhluk. Makhluk. Tetapi sentiasa memerhati gerakan manusia. Pernah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meruntuhkan apa yang ada di tempat dia. Umpama bintang, bulan, dia nak bagi timpa muka bumi kerana keangkuhan manusia. Betapa besarnya maksiat yang dilakukan oleh manusia. Betapa takaburnya manusia. Sehingga kadang-kadang lupa bahawasanya ada satu zat yang lebih tunggal, yang lebih esa, yang lebih agung. Kita nak tengok angkuh tak angkuh manusia hari ini. Manusia berani mengaku dah. Ada hubungan jenis. Perempuan berani keluar dah. Di kalangan puak Melayu kita, tidak orang Melayu ni. Walaupun ada perbuatan lesbian ataupun homoseks ni ada, tapi tak berani keluar. Hari ni berani keluar dah. Berani keluar mengaku. Mengaku dalam media masa. Okey, tengok kami. Lelaki sama lelaki. Kami nak kahwin, tapi Malaysia tak luluskan undang-undang berkahwin lelaki sama lelaki. Pergi luar negara. Pergi cari satu negara yang mengharuskan. Ada negara yang bagi. Pergi kahwin di sana. Habis kahwin, daftar nikah kahwin, balik main Malaysia. Mereka mengulangi perbuatan kaum Nabi Allah Lut. Berani. Berani tangkap gambar sama-sama. Suruh pula netizen teka mana lelaki, mana perempuan, mana suami, mana isteri. Dah dua-dua jantan. Suruh pula. Yang netizen bangang-bangang tu pakat teka lah. Yang ni jambu sikit, yang ni isteri ikut. Bagi sokongan. Ni yang dikatakan langit pernah minta kepada Allah Ta'ala untuk menghentam bumi dengan sebab keangkuhan manusia yang semacam ni. Bila orang tegur, apa tak ada lain suka mengatakan orang dah tunjuk, tapi nak diam. Benda maksiat depan mata. Wajib kita cegah kemungkaran. Dia pemai dengan keangkuhan. Perempuan pun macam tu. Yang perempuan seorang tu jadi ala-ala lelaki. Hak yang seorang tu memanglah perempuan asal. Hak yang satu tu pun dua-dua tu asal. Kan? Sekok tu dia bubuh bengkung sampai hilang. Mana pergi buah dia tu sampai hilang. Dia jadi macam lelaki. Tapi Allah tu Maha Kaya. Hang tak sebut macam mana lah. Nampak juga keperempuanan dia. Kita tengok tang lengan tu kita tahu dia perempuan. Kita tak tengok kat buah yang dia bersokok tu. Kita tengok kat lengan dia. Halui lengan perempuan dengan lelaki tak sama. Bukan halui lembut. Dah. Tengok
Masya Allah, penciptaan Allah tu hebat. Lelaki punya lengan macam lain. Padahal lengan juga. Jari perempuan macam lain. Jari lelaki macam lain. Tak usah kira lah warna apa. Nah, tapi nak kata punya kayanya Allah. Dia tak malu no. Manusia berani mengaku. Hak yang transgender, hak yang tukar jantina tu lagi melampau nah. Lagi melampau-lampau. Berani pula tu abang. Saya dah potong yang ni, saya dah potong yang ni, saya dah buang yang ni. Awak nak takut apa kalau mati, matilah dia kata. Ni saya buat yang ni. Ya Masya Allah. Langit minta kepada Allah. Aku nak rejam mereka ni ya Allah. Allah kata jangan. Masih ada yang baik. Nah? Masih ada yang taat pada aku. Pandanglah kepada hamba yang sujud kepada aku. Pandanglah kanak-kanak yang sedang kilik Quran, belajar Al-Quran. Pandanglah kepada orang tua yang sedang belajar fardu ain. Di kita di antara salah satu musabak dia, kenapa Allah Ta'ala tahan azab dijatuhkan serta merta adalah kerana masih ada lagi orang tua yang mau belajar fardu ain. Fardu ain budak-budak aja, orang tua-tua tak mengaji dah. Lagi tua lagi nak mengaji, no? Banyak benda kita tak tahu. Salah satu penyebab kenapa Allah Ta'ala tahan azab. Alhamdulillah. Sebab kita tergolong di kalangan orang yang nak belajar ilmu Allah Ta'ala. Nak bagi-bagi hari-hari Alhamdulillah. Ambil sikit-sikit. Nah, saya pun kan nak duduk lama-lama. Hari ni Jumaat. Orang nak pergi sembahyang Jumaat kan. Wal ardi wa ma tuhaha, demi bumi dan apa yang menghamparkannya. Tak boleh. Cerita panjang kalau nak cerita nak. Tanda kat situ nak. Tanda dekat ayat yang ke-6 insya-Allah nah. Ada rezeki bulan depan. Sedap kan ayat ni? Nah. Al-Quran ni memang sedap. Tapi kena faham. Bila tak faham, dapat pula dekat kita yang baca tak berapa nak sedap tu kan. Ayat Al-Quran tu sedap. Tak sedap dah kita. Kadang bunyi nak siam, tak siam. Aku dengar hang baca sedap, bawa aku baca macam teng 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 teng. InsyaAllah nah, kita akan sambung ayat yang ke-6 bulan depan insyaAllah. Ada rezeki nah, sihat tubuh badan. Masa Allah bagi pinjam. Dapat jemputan nah, daripada Allah, kita jumpa lagi. Wallahualam. Okay, ada soalan ataupun ada teguran di atas fakta yang saya sampai tadi salah, ada yang silap, nah, saya sedia menerima teguran. Ya. Apa dia? Tafsir sebulan sekali. Nah, tak cukup ke? Tafsir sebulan sekali, nah, setiap Jumaat minggu ke-4, nah. InsyaAllah nanti kita cari lagi lah, kita cari ruang lah. Sebenarnya ruang saya yang terhad tu. Bahagia dengan bila ada kawan kita rasa tak cukup dah. Alhamdulillah dah, orang yang cintakan ilmu Allah. Alhamdulillah. Ada soalan tak? Ya. Okey, puasa 1 Muharram. Alhamdulillah esok 1 Muharram kan? Boleh tak kita nak buat? Boleh. Kita boleh berpuasa 1 Muharram. Pasal apa? Sebab Rasulullah dia akan ambil di antara awal-awal bulan Hijrah. 1 Muharram, 1 Safar. Nah, ambil sehari saja. Ambil sehari saja. Lepas tu simpan untuk 9 dan 10. Nah, boleh kalau esok siapa-siapa nak puasa boleh nah. Sebab tahun baru hijrah. Nah, tahun baru hijrah. Kak Jamilah ya. Puasa qada. Niat qada. Ya, niat qada. Nah, niat qada. Dapatlah dengan sunat Muharram sekali no. Niat qada. Alhamdulillah. Kalau kata nak letak 2 niat sekali pun boleh. Tapi kalau bagi saya suka letak. Kalau dah ada qada, sunat akan terangkat. Dapat. Niat qada saja dapat dengan sunat. Tapi kalau nak niat saja aku puasa qada esok hari berserta dengan awal Muharram pun boleh.
Petang ni nanti biasanya kalau di masjid atau di surau ada dianjurkan bacaan Yasin, doa awal tahun je tak? Doa akhir tahun, doa akhir tahun dulu, lepas tu baru awal tahun. Okey, kalau ada orang kata bid'ah, sebab Rasulullah tak pernah buat, memang bid'ah pun. Nah, tapi benda baik pun. Nah, benda tu benda baik. Kita sambut tahun baru, kita tak main mocun. Mocun tu baik tak? Tak baik pun. Kan? Nah, dengan bersorak, hariang. Tapi kita sambut tahun baru dengan penuh kesyukuran. Baca doa akhir tahun. Kemudian doa awal tahun. Kemudian ada yang nak baca Yasin. Nah, tak salah. Benda ni tak salah sebab kita tanda kesyukuran seorang hamba sambut tahun baru. Dengan cara tu salah dah? Jadi tak salah. Nah, bolehlah buat. Kalau kata tak buat secara berjemaah pun tak apa. Buat di rumah. Nah, boleh baca sendiri. Tak tahu nak baca. Lalu ni dibekalkan dalam surah-surah Yasin tu nanti ada, no? Dibekalkan. Tak tahu nak baca. Bacalah Melayu. Ya Allah. Esok tahun baru. Jadikanlah tahun ini tahun yang lebih berkat dan bermanfaat untuk aku. Dan tahun-tahun yang lalu ampunkanlah segala dosa-dosaku. Dah cantik dah tu. Nah. Habis nah. Habis saya sudah dulu nah. Sebelum tu selamat menyambut tahun baru Hijrah 1444. Semoga hijrah yang akan datang ini membawa bekalan, membawa perjanjian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita terus kekal istiqamah di atas amalan-amalan yang kita lakukan dan kekal dalam iman hingga sampai ke titisan hembusan nafas yang terakhir. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubatan wa 'indal mauti syahadatan wa ba'dal mauti jannatan wa na'ima ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya Karim. Ustazah, terima kasih semua sahabat. Salam Terima kasih Hijrah. semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua sahabat-sahabatku. Ya, sama-sama kasih semua. Okey. InsyaAllah minggu depan. Baik sayang Ila. Salam menyambut Mahal Hijrah semua sahabat-sahabat semua. Ya, selamat Hijrah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.